Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Alisha binti Syarin dan ini adalah ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Sabrina binti Zamrus Nasri. Hai, nama saya Nuraini Nasuha binti Rusli. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Syafiq Iman bin Manawi. Nama saya Joshua Edwin. Hari ini kami akan menceritakan topik kami iaitu sumbangan tamadun Melayu dari aspek pendidikan. Tamadun Melayu telah wujud sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15. Tamadun Melayu ini merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia sebagai kumpulan orang Melayu. Hal ini juga tertumpu kepada suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama dan antaranya ialah Alam Melayu. Selepas kedatangan Islam pada abad ke-15 Masihi, sistem pendidikan di Tanah Melayu mula menampakkan ciri-ciri pendidikan yang tersusun melalui istana dan kemudiannya tersebar di rumah ulama atau rumah tok guru, masjid, pondok dan madrasah. Permulaan sistem pendidikan di Tamadun Melayu telah melahirkan ramai golongan intelektual Melayu yang berperanan membantu kematangan dan penerusan dalam memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat Melayu. Dalam pada itu, sumbangan pendidikan Tamadun Melayu juga meneraskan pendidikan Islam berkembang maju apabila Sultan mengetuai sistem pendidikan dalam sesebuah negeri. Sejarah Melayu memaparkan situasi ini di mana Sultan Melaka telah membuka sistem pendidikan melalui pengajian di istana dan juga kepada rakyat jelata. Sultan Melaka juga memperkenalkan sistem gaji melalui bayaran upah kepada yang mengajar di rumah tok guru, madrasah, pondok dan masjid. Okey, objektif yang seterusnya ialah menjelaskan pencapaian dan jenis pendidikan dalam Tamadun Melayu. Okey, kalau korang nak tahu, dalam pendidikan Tamadun Melayu kita ni ada dua jenis. Yang pertama, pendidikan informal yang dibuat secara tradisional. Yang kedua, pendidikan formal yang dibuat dengan lebih sistematik. Pencapaian dalam pendidikan Tamadun Melayu ni sebenarnya dah berjaya melahirkan ramai sangat golongan intelektual seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrai, Daud Al-Fatani serta keturunannya dan ramai lagi. Okey, seterusnya, tokoh dalam golongan intelektual Melayu ni juga dah berjaya melahirkan karya dan naskah Melayu ataupun manuskrip Melayu yang telah merangkumi segala aspek kehidupan dalam masyarakat seperti naskah perubatan, ilmu falak, astronomi, undang-undang, pemerintahan, pertanian, pengetahuan Islam, sejarah Melayu dan kemasyarakatan. Di sini saya akan menyambung objektif kajian yang seterusnya, iaitu tentang sumbangan pendidikan di Tamadun Melayu. Okey, objektif kajian yang akan saya sampaikan ialah kaji keberkesanan dan pendidikan dalam Tamadun Melayu. Kedatangan Islam pada waktu itu telah banyak merubah sistem-sistem yang diamalkan oleh kemasyarakatan Melayu. Selepas kedatangan Islam pada waktu itu juga telah banyak berubah, seperti golongan bawahan dapat menerima pendidikan seperti golongan orang-orang atasan seperti kerabat diraja, bangsawan dan orang perdagangan dan sebagainya. Banyak sekolah pondok telah didirikan pada waktu itu dan perbanyakkan aktiviti pembelajaran menjadi lebih bebas disebarkan kepada golongan bawahan. Banyak sekolah pondok telah didirikan pada waktu itu supaya untuk melebihkan pembelajaran aktiviti di waktu itu dan memperluaskan pendidikan di golongan orang bawahan dan sebagainya. Sekitar abad ke-19, sekolah Melayu juga dibuka dan sekolah Melayu yang pertama dibuka pada tahun 1821 dan nama sekolah tersebut ialah Sekolah Gelubur, ditetapkan di Pulau Pinang. Okay, di sini ialah ciri-ciri utama sekolah Melayu pada waktu itu. Antaranya ialah sekolah akan menyediakan pelajaran Melayu selama 4 tahun dan selain itu mutu pelajaran terhad dan rendah tahapnya, dan para pelajar akan menguasai 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Okey, itu sahaja objektif kajian yang daripada saya dan saya akan memberi ruang kepada kawan saya untuk meneruskan selebihnya. Saya akan menjelaskan perubahan pendidikan di dalam Tamadun Melayu. Sebelum kedatangan Islam, sistem pendidikan di Tanah Melayu pada awalnya tidak teratur di kalangan masyarakat Melayu. Terdapat dua sistem pendidikan yang wujud pada ketika itu, seperti
Sistem formal iaitu pendidikan yang dipelajari oleh guru, pendidikan tidak formal, di mana mereka hanya mempelajari budaya dan nilai-nilai masyarakat. Selepas kedatangan Islam, pendidikan di kalangan masyarakat Melayu terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan informal dan pendidikan formal. Sistem pendidikan dalam kalangan masyarakat Melayu bermula melalui pendidikan informal yang dibuat secara tradisional melalui pantun, syair, hikayat, gurindam dan sebagainya. Tradisi lisan yang diwarisi turun-temurun juga merupakan satu kaedah pendidikan formal. Melalui tradisi ini juga masyarakat disindir, dihukum dan dinasihatkan melalui perumpamaan, perbidanan, peribahasa dan simpulan bahasa. Pendidikan ini juga berbentuk dalam kemahiran berfikir, berusaha, berbudi pekerti dan penghasilan teknologi. Manakala pendidikan formal pula, pendidikan yang bertaraskan kepada pendidikan Islam dan dibuat secara lebih bersistematik melalui institusi pondok dan madrasah dan dilakukan di tempat yang lebih sesuai seperti di surau. Dari segi kurikulum pula, lebih berfokuskan kepada bidang pendidikan Islam seperti tauhid dan sejarah Islam. Tidak dinafikan bahawa pendidikan adalah sangat penting kepada kita semua bagi melahirkan modal insan yang cemerlang dalam menghadapi cabaran alam baru. Ilmu merupakan elemen penting dalam membangunkan peradaban manusia seperti yang dilihat dengan jelas dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Kedatangan Islam di tanah Melayu memberi banyak sumbangan kepada masyarakat pada ketika itu, terutama sekali dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan perbezaan antara sistem pendidikan di tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam, di mana sistem pendidikan di tanah Melayu pada awalnya kurang jelas kemudian mula menampakkan ciri-ciri pendidikan yang tersusun. Selain itu, sistem pendidikan ini dimulai dengan informal yang dilakukan secara tradisional seperti pantun, syair, hikayat, gurindam, selokan, nazam dan sebagainya. Manakala pendidikan formal pada ketika itu dilakukan secara lebih sistematik melalui institusi pondok dan juga madrasah. Sistem pendidikan juga telah berjaya melahirkan ramai golongan intelektual Melayu seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrai, Daud Al-Fatani dan keturunannya. Kesimpulannya, usaha-usaha dilakukan oleh masyarakat Melayu terdahulu dalam memperkembangkan sistem pendidikan sehingga kini telah berjaya melahirkan ramai modal insan yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Oleh itu, masyarakat zaman kini terutama sekali golongan muda perlulah mencontohi bangsa Melayu terdahulu agar menjadi satu rumpun bangsa yang dikenali, dihormati dan disanjung tinggi. Okey, refleksi saya mengenai topik ini adalah kita boleh menampakkan kedatangan Islam ni telah mengukuhkan lagi sistem pendidikan di Tamadun Melayu. Dan agama Islam ini juga merupakan asas kepada Tamadun Melayu. Kehilangan elemen agama Islam dalam jati diri Melayu ini boleh menyebabkan keunggulan. Serta kekuatan dalam mandiri ini akan lenyap dan tidak berupaya untuk memajukan dan mengekalkan keamanan tamadun dan negara. Dalam saya mengkaji topik ini juga, saya dapat mempelajari banyak perkara baru dan ini juga merupakan nilai yang paling berharga bagi saya kerana nilai yang terdapat sepanjang perkembangan tamadun Melayu dari aspek pendidikan ini, kita perlu mengambil iktibar untuk masa yang akan datang. Dan ini juga bukan kepada saya saja tetapi kepada masyarakat di luar sana. Refleksi saya mengenai topik ini adalah saya mempelajari banyak ilmu serta cara hidup orang Melayu pada zaman dahulu untuk memperkembangkan pendidikan. Serta saya mula merasai kepentingan mata pelajaran TITAS ini terhadap diri saya kerana saya dapat belajar asal-usul serta perkembangan tamadun agama saya sendiri. Contohnya melalui pencarian maklumat berkaitan dengan TITAS dalam subtajuk Sumbangan Tamadun, dan saya teruja dalam meneliti dan membaca setiap ilmu yang bagi saya ini amat bernilai sekali. Untuk refleksi saya terhadap tajuk saya iaitu Sumbangan Tamadun Islam dalam sistem pendidikan, saya amat bangga dan hormat dengan tersebarannya sistem pendidikan dalam Tamadun Melayu dari istana ke sekolah-sekolah pada hari ini. Dari tajuk ini,
saya mempelajari asal-usul pendidikan tamadun Islam di mana kewujudan sistem pendidikan bermula dari istana Sultan. Saya juga mempelajari bagaimana kewujudan sistem pendidikan sebelum kedatangan Islam di tanah Melayu pada masa itu. Apa yang saya pelajari sepanjang saya menyiapkan kajian ini adalah saya dapat menambah pengetahuan saya tentang sejarah tamadun Melayu, lebih-lebih lagi dalam aspek pendidikan, dan saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh pendidikan yang selama ini saya tidak pernah tahu seperti Hamzah Fansuri, Daud Al-Fatani dan ramai lagi. Refleksi dari sumbangan pendidikan dari tamadun Melayu. Tamadun Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat di peradaban dunia. Sebagai contoh, kita boleh lihat dari segi ilmu, tamadun Islam telah mendirikan sekolah dan perpustakaan. Manakala dari segi ekonomi pula, tamadun Islam telah memperkenalkan Baitul Mal. Dari segi politik pula, terdapatnya sumbangan seperti sistem pemerintahan pada kerajaan Abbasiyah dan Khulafah Ar-Rasyidin. Secara intiharnya, sumbangan yang paling memberi kesan kepada saya ialah dalam bidang keilmuan. Kerana apa saya memilih bidang keilmuan? Ilmu pengetahuan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Ilmu juga menjadi obor menerangi kehidupan manusia. Tanpa ilmu, manusia senang ditipu dan mudah dipesong dalam kehidupan mereka. Tamadun Islam memainkan peranan penting dalam memberi sumbangan kepada dunia serta membawa dunia ke taraf yang lebih tinggi. Tambahan pula, ramai sarjana Islam telah menyumbangkan segala ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Dari kemunculan dan kejatuhan sesuatu tamadun itu mempunyai sebab yang tersendiri dan menjadi tugas kita sebagai generasi yang sekarang ni untuk mengambil pengajaran dari pengalaman dahulu bagi menjaga ketamadunan negara dan agama kita sendiri. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.